Anak-anak yang kecil-kecil ni bila sama ada dalam kandungan, gugur kandungan. Misal contohnya, sabar orang yang gugur kandungan. Kerana apa dia? Kerana mudah-mudahan anak-anak yang gugur kandungan ni akan menunggu kita depan pintu syurga sampai 3 kali Allah arahkan. Masuklah dalam syurga, masuklah dalam syurga. Sekarang orang dah masuk dalam syurga. Dia jawab, ayah saya, ibu saya, ayah saya, ibu saya. Dia sebut anak-anak ni sebut demikian. Ayah saya, ibu saya, berulang kali sebut ayah saya, ibu saya, sampailah Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa ayah dia, bahawa ibu dia bawa masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berbicara tentang mengenai dalam hidup kita ini terlampau banyak mereka yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Ujian-ujian ini merupakan satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan rasa kasih dan sayang Dia kepada kita. Dalam masa yang sama Allah jadikan ujian ini dengan tujuan untuk kita sentiasa dalam keadaan yang sentiasa kita berhati-hati dalam perjalanan hidup ini, supaya hidup kita ini tidak terleka sangat ataupun hidup kita ini tidak hanyut dengan kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga kan kitanya ditegur oleh Allah dengan beberapa ujian-ujian dalam hidup. Dalam hidup kita ni kadang-kadang kematian itu ujian. Kadang-kadang dalam hidup kita kesakitan itu ujian. Kadang-kadang dalam hidup kita ini kekayaan itu ujian. Kesenangan itu ujian. Ramai di kalangan kita dia nampak ujian itu hanya dalam bentuk yang negatif. Dia tak nampak yang dalam bentuk positif. Padahal dalam hidup kita ni dua-dua. Sama ada kita senang ataupun kita susah. Sama ada kita sihat ataupun kita sakit. Sebaliknya dengan dalam hidup kita ini, maka kita akan melalui ujian. Itu dinamakan dengan ujian-ujian yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Lalu marilah pada kali ini kita belajar bagaimana untuk kita bertahan dan bertabah untuk menjadikan diri kita sabar menghadapi ujian. Hari ini kita nak sebut tentang mengenai daripada Abu Lis As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika mana wafatnya putraku, itu yang disebut dengan Muaz bin Jabal, bila anak lelaki dia meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat ta'ziyah kepadaku. Dia sebut demikian. Muaz bin Jabal dia cerita pernah dia hanya berhadapan dengan ujian. Ujian apa dia? Ujian kewafatan anak kesayangannya, anak lelaki kesayangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar surat untuk nak gambarkan kepada Muaz bin Jabal ini bagaimana nak berhadapan dengan ujian ini. Lalu Rasulullah hantar surat ini. Mari kita dengar yang dihantar oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Fa inni ahmadullah alladzi la ilaha illahu. Sesungguhnya aku memuji Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Amma ba'du, dan ada pun yang seterusnya yang aku ingin lakukan dan aku nak bagi tahu pada kamunya. Apa dia yang disebut ni? Disebutnya fa'azzamallahu laka ajra wa alhamaka sabru wa razaqna wa iyyaka syukra. Kemudian dia sebut mudah-mudahan Allah membesarkan ganjaran pada diri kamu, dan Allah mengilhamkan pada kamu kesabaran, dan Allah menganugerahkan pada kamu wa razaqana wa iyyaka syukra, dan Allah anugerahkan pada kita dan pada kamu
supaya kamu sentiasa bersyukur dengan apa sahaja keadaan ini. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak cerita tentang mengenai bagaimana keadaan yang dilalui oleh yang disebut dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ini. Summa inna nufusana wa amwalana wa ahlina wa auladana wa amwalahum min mawahibillahi al-hani'ati wa awwariyati al-mustawda'ati natamatta'u biha ila ajalin ma'dud wa yaqbiduha al-waqtul ma'lum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya jiwa kita, harta benda kita, dan juga keluarga kita dan anak-anak kita dan harta benda mereka itu di antara anugerah Allah yang Allah bagi kepada seorang itu, al-hani'ati wa awariyati al-mustawda'ati, dan Allah kurniakan untuk pada diri seorang tersebut satu pengurniaan dan juga anugerah yang kita dibagi tersebut, mustawda'ati natamatta'u biha ila ajalin ma'dud. Allah bagi pada kita ni untuk kita merasai nikmat ini untuk pada masa tertentu saja, untuk saat yang tertentu saja. Nyawa kita Allah bagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita hidup sekejap je, natamatta'u ila ajalin ma'dud, pada masa yang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah. Harta benda kita Allah bagi pada kita ni untuk kita merasai pada masa tertentu saja. Kemudian wayaqbidul waqtil ma'lum, lepas pada itu Allah tarik balik daripada masa yang tertentu. Maknanya dalam hidup kita ni kena ingat, nyawa kita, harta benda kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh anak keluarga kita dan juga anak-anak kita dan harta benda yang Allah bagi dalam hidup kita ni semuanya bukan untuk selama-lama, tapi untuk sementara saja. Allah bagi pada kita ni sihat, cantik, kemudian segala apa yang ada pada kita ni semuanya untuk sekejap saja. Kemudian kita akan menikmati masa tersebut dalam keadaan masa yang tertentu. Lepas pada ni Allah Subhanahu wa taala akan cabut balik. Allah akan ambil balik pada waktu tertentu. Summaqtaradallahu alaina syukra. Lalu Allah Subhanahu wa taala ajar, bila Allah bagi pada kita nikmat, lalu Allah suruh kita ni bersyukur setiap nikmat yang kita dapat. Jangan kita ni kufur. Idza a'ta was-sabara idza btala. Bila Allah kurniakan pada kita nikmat, bersyukur pada Allah. Nikmat kan, dalam hidup kita boleh bercakap, nikmat. Patutnya kita sebut alhamdulillah aku boleh bercakap. Alhamdulillah nikmat boleh mendengar. Alhamdulillah nikmat boleh berjalan. Nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ni, kita diajar supaya kita ni bersyukur. Syukur atas Rasulullah. Tapi bila Allah tarik, was-sabra idza btala, dan kamu diajar supaya sabar bila kamu diuji oleh Allah. Wa kana ibnuka hadha min mawahibillah, dan anak yang meninggal dunia ini, kamu kena ingat wahai Muaz bin Jabal, ini merupakan anugerah Allah pada kamu. Al-hani'ati, dan satu pemberian pada kamu. Wa awariyat mustawda'ati mana'akallahu bihi fi ghiddatin wa sururin, dan Allah Subhanahu wa taala bagi pada diri kamu ni dalam keadaan yang menyenangkan pada diri kamu, dan kamu dapat rasa dalam keadaan anak-anak kita ni pemberian Allah Taala untuk menyenang dan pinjamannya yang dihantar pada kamu, bersuka-suka dengan mereka semua sampai pada masa ditentukan oleh Allah. Allah akan tarik balik nikmat-nikmat tersebut. Kemudian wajib kita bersyukur dalam keadaan yang sebegini, dan kita rasa seronok dengan pinjaman yang dihantar oleh Allah. Allah memuaskan kamu dengan kesenangan, dan kini diambil oleh Allah jaminan pahala yang besar jika kamu sabar dan ikhlas. Karena itu wahai Muaz, jangan sampai duka cita menghilangkan pahala kamu. Rasulullah pesan pada Muaz, wahai Muaz, janganlah kamu rasa sedih. Waktu mana bila ya Muaz an yuhbata jaza'uka ajraka fantandama ala ma fanaka. Janganlah kamu wahai Muaz, kamu rasa dalam keadaan yang sedih sangat pada diri kamu, terlampau sedih pada diri kamu ni, yang menyebabkan bila kamu sedih menghilangkan pahala pada diri kamu. Ini cara Rasulullah ajar pada diri kita.
Kerana Allah yang bagi dan Allah yang akan tarik balik nikmat ini. Falau qadimta ala sawabi musibatika arafta anna al-musibah qad fasurat anhu. Dan kamu kena tahu, wahai, kamu kena, jangan sekali-kali hingga kamu akan menyesal terhadap apa yang terlepas daripada kamu. Dan andai kamu mengetahui pahala musibah itu, nescaya akan mengetahui bahawa musibah itu terlampau sedikit. Dan ketahuilah bahawa duka cita itu tidak dapat mengembalikan orang yang telah mati. Katakanlah kamu ni sedih sangat, wahai Muaz, yang kamu sedih-sedih tu, dia boleh hidup balik ke anak kamu tersebut bila berlaku demikian? Dan Allah tidak akan mengurangkan kesedihan. Kerana itu, hilangkanlah rasa susah kamu dengan apa yang akan turun kepada kamu seakan-akan telah turun. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faka'anna qad nazala bik wassalam." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutupkan dengan ucapan salam, kesejahteraan ke atas kamu. "Wa'lam annal jazaa'a la yuraddu maitan." Jangan kamu rasa bila kamu ni rasa terlampau sedih sangat menyebabkan kamu ingat dia bahkan boleh hidup balik. Tak boleh hidup balik. Wala yadfa'u hazanan. Jangan dia tak mampu untuk nak menolak perasaan duka cita kamu. Bila kamu jadi demikian, fal yazhab anka, maka buangkanlah daripada kamu perasaan asafuka bima huwa nazilun bik, dengan apa yang turunkan, yang dikenakan pada kamu, pakaan qad nazala bik, seolah-olah memang benda tersebut, kalau kamu rasa duka cita pun memang telah turun pada diri kamu, keadaan yang sebegitu pada diri kamu. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburkan hati sahabat kalau mana sahabat berhadapan dengan kematian anak yang disayangi. Ini di antara anak pada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal ni bila meninggal dunia anak dia tu, dia rasa sedih sangat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, anak ni anugerah Allah pada diri kita, dan Allah juga berhak untuk menarik. Bila Allah menarik nikmat yang Allah bagi pada kita ni, janganlah kamu ni jadi rasa sedih sangat. Bila kamu sedih sangat, dalam keadaan begitu, rugilah pahala yang patut kamu dapat dalam hidup kamu. Ini cara dalam hidup kita orang mukmin. Yang anak kita ni kalau dia dah meninggal dunia, dia boleh hidup balik ke? Tak boleh hidup dah. Bila tak boleh hidup dah, maka kita kena banyakkan pada diri kita sabar dan syukur di atas apa yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Ini ingat ya, kepada orang yang kehilangan anak, orang yang meninggal dunianya anak-anak yang disayangi. Saya yakin di kalangan yang mereka yang mendengar ini, ada orang yang Allah jadikan ujian begitu dalam hidup ni. Tengah-tengah kita sayang pada anak-anak kita, lalu Allah ujikan ujian kematian mereka yang disayangi ini, anak yang disayangi dalam kehidupan kita, yang menyebabkan di waktu ini kita rasa penyesalan. Bila kita menyesal, Rasulullah kata, kalau kamu menyesal, maka di waktu tersebut dia tidak akan mengembalikan anak kamu pun. Bahkan pada diri kamu dah kena dah ujian ini, maka bertahanlah dengan ujian yang sedang kamu lalui ini sendiri. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada diri kitanya bila kita berhadapan dengan ujian. Demikian juga Abu Alis berkata, hilangkanlah penyesalan kamu dengan memikirkan kematian yang akan tiba pada diri kamu sendiri. Katakanlah ada orang yang dia meninggal dunia, orang yang disayang, yang menyebabkan dia rasa tak boleh nak bergerak atas muka bumi ni. Dia rasa seolah-olah dunia ni jadi sempit. Jangan begitu. Abu Lis As-Samarqandi dia nasihatkan pada kita, bila ada orang yang kita sayang dalam hidup kita ni meninggal dunia, maka kita kena ingat kita pun akan meninggal dunia juga. Kita ni tu giliran dia pergi dulu, kemudian kita ni sekejap lagi kita pula yang akan mati. Maka seakan-akan telah tiba. Sebab orang jika berfikir bahawa ia sendiri akan mati, maka dia tidak akan sedih. Kalau siapa-siapa yang dalam hidup dia fikir dia sendiri akan mati juga, dia pun akan mati juga, dia tak akan sedih dengan kematian orang tu, kerana orang yang meninggal dunia tu dia pergi awal, manakala kita akan mengikut kemudian. Ini yang diajar dalam hidup kita. Sebab kesedihan tidak dapat menolak kematian,
bahkan akan menghilangkan pahala ujian yang sepatutnya kena pada kita. Kalau kalian sedih juga dengan keadaan yang kematian orang yang kita sayang, mati orang yang kita sayang tu kita sedih, panjang masa. Yang pertama kita akan rugi apa dia? Pahala yang patut kita dapat di atas ujian yang Allah jadikan pada kita. Dalam masa yang sama, pada kita sendiri ni pun akan mati juga. Kita ni akan menghadap depan Allah juga. Bila kita akan mati, maka sebab seorang yang akan mengeluh hanya akan mengadukan Tuhan dan akan menolak keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu mengeluh, kamu sedih dalam hidup kamu, itu menunjukkan kamu ni akan dalam keadaan yang dalam pada diri kamunya jadi dalam pada diri kamunya kesedihan yang berpanjangan, seolah-olah kamu tak boleh terima yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kamu. Abu Lis As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni ingat ni, Rasulullah sebut, man asbaha hazinan ala dunya. Siapa-siapa yang bangun pagi-pagi dalam keadaan yang dia rasa duka cita terhadap urusan dunia. Bangun pagi-pagi tu dia dah rasa sedih dah dengan keadaan dunia. Asbaha saqitan ala rabbih. Sebenarnya dia sedang bangun pagi itu dalam keadaan dia benci kepada Allah. Ni jadi demikian. Kita ni jangan bangun pagi je mudi pelik je. Merasa kita ni macam tak semacam je. Ada kan orang kita ni bangun je rasa nak marah pada orang tu, nak marah pada orang ni. Maknanya kita buat apa pagi tersebut? Kita sedang bangun pagi dalam keadaan kita nak marah pada Allah. Ala rabbi. Wa man asbaha yashku musibatan nazalat bihi fa innama yashku Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang dia bangun pagi dia berhadapan dengan musibah dalam hidup dia, maka mengadulah dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi-pagi dalam hidup dia ni, jangan dia sibuk mengeluh dalam pada dia. Kalau dia mengeluh juga, sebenarnya dia mengeluh terhadap Allah. Itu bahaya dalam hidup kita. Jangan kita bangun pagi je tiba-tiba kita mengeluh yang tu tak kena, yang ni tak betul, yang ni sebab tak kena dalam hidup ni. Maknanya kamu ni mengeluh terhadap Allah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, wa man tawadha'a li ghani liyanala ma fi yadihi ahbatallahu sulusa amalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang tawadhu', merendah kepada orang kaya kerana ingin mendapatkan kekayaan orang tersebut, maka Allah menggugurkan 2/3 daripada amalannya. Rasulullah pesan, siapa-siapa yang berjumpa dengan orang kaya, kemudian dia tengok orang kaya ni, kaya orang ni, dia rasa takut dengan orang kaya ni, kerana orang kaya tersebut banyaknya yang disebut dengan harta benda. Gugur 2/3 daripada amalan dia, hancur lebur amalan dia. Rasulullah larang demikian. Jangan kamu jumpa dengan orang kaya, kamu rasa hebat orang kaya. Kerana yang kaya bukannya orang tersebut, yang kaya tu ialah Allah. Allah ajar demikian. Kita kena tawaduk kepada Allah dalam hidup, bukan tawaduk pada orang. Lalu yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa man u'tiyal Quran fadakhalan nar ab'adahu Allahu min rahmatih. Mana-mana orang yang diberi kepahaman Al-Quran, tiba-tiba akhirnya dia dihemban ke dalam neraka juga. Maka orang tersebut telah menjauhkan dirinya daripada rahmat Allah. Yakni siapa yang mengerti Al-Quran tetapi tidak diamalkan ataupun meremehkan Al-Quran hingga dia dimasukkan ke dalam neraka Allah, maka bererti dia menjauhkan diri daripada rahmat Allah kerana dia tidak menyedari kebesaran Al-Quran yang Allah telah kurniakan pada diri dia. Ini jangan demikian. Orang yang dah ada Quran dalam hidup dia, jangan sekali-kali pada diri dia rasa benda ni benda yang lekeh. Al-Quran ni bukan benda yang lekeh. Kalian boleh baca Quran, kalian boleh faham Al-Quran, kalian boleh hafal Quran. Bila kalian boleh amalkan Al-Quran dalam hidup ni, jangan kita rasa alah tak ada benda pun pada diri kita. Jangan. Sebenarnya kita dah ada sesuatu yang besar yang Allah bagi. Apa dia? Rahmat Allah turun bagi mereka yang hidup dengan Al-Quran Karim. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan. Bangun pagi, jangan rasa sedih terhadap dunia. Jangan rasa nak tunduk kepada orang kaya. Jangan kita pada diri kita bangun pagi je ada aja PL
yang kita nak lakukan dalam hidup kita yang seolah-olah kita tak reda dengan ketentuan Allah pada kita. Wahab bin Munabbih berkata, saya telah menemukan dalam kitab Taurat 4 baris berturut-turut, 4 perkara berturut-turut. Yang pertama, siapa yang baca kitab Allah lalu dia mengira tidak akan diampunkan oleh Allah, maka ia termasuk di kalangan orang yang mengejek ayat-ayat Allah. Tu siapa yang dia baca Al-Quran Karim, tiba-tiba dia baca kitab Allah. Dalam ni disebut dalam kitab Taurat disebut, siapa yang baca kitab Allah tiba-tiba dia melekehkan terhadap kelebihan yang dia ada tersebut, maka di waktu ini dia termasuk di kalangan dia rasa bahawa Allah tak mengampunkan dosa dia, maka termasuk orang yang mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, siapa yang mengeluh kerana ujian yang menimpa pada dia, maka dia telah mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengeluh terhadap pemberian Allah. Siapa-siapa yang dalam hidup dia rasa sebab tak kena dalam hidup dia ni, ujian-ujian yang kena pada dia menandakan apa dia? Dia sedang rasa sebab tak kena kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, siapa yang bersedih kerana apa yang terlepas ataupun tidak dicapai, maka dia bererti membenci keputusan Allah. Jangan kita rasa sedih. Yang kita nak sesuatu tiba-tiba tak dapat. Bukan yang tak dapat tu kerana kita, memang Allah putuskan memang tak dapat untuk nikah. Itu cara demikian. Ada kan orang kita ni, dia nak kerja, misal contohnya nak kerja yang tu, tiba-tiba dia cuba-cuba tak dapat. Memang keputusan Allah. Bila kamu ni dah berusaha dah, tapi Allah tak nak bagi juga kerja tu, misal contohnya, maka di waktu tersebut kalau kamu rasa bersedih, maknanya kamu bersedih terhadap Allah. Itu cara demikian. Ada orang ni kadang-kadang dia nak pada seseorang, nak tiba-tiba orang tersebut tak nak pun pada dia, misal contohnya, dia pun rasa bersedih. Dia dalam keadaan dia rasa sedih, sebenarnya dia rasa dia sedang mempertikaikan keputusan Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada dia. Kemudian yang keempat, siapa yang tawaduk, merendahkan diri pada orang kaya kerana kekayaan, maka telah hilang 2/3 daripada agama padanya. Tu jangan jadi demikian. Kita ulang banyak kali yang ni. Siapa-siapa yang ditengok orang kaya, dia rasa kagum dengan kekayaan orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Ini dalam kitab Taurat disebut kata demikian. Dalam hadis Rasulullah pun, Rasulullah dah pesan dah, jangan hidup kita ni dalam keadaan sebegitu, jangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu thalathah auladin lam yalijin nar illa tahillatul qasam, yakni qaulallah wa in minkum illa wariduha. Siapa-siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang kematian 3 orang anak kandungnya, maka tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Siapa yang dia dapat anak 3 orang, 3 tu gugur, ataupun 3 tu dalam keadaan yang dia hidup sekejap kemudian meninggal dunia, orang ni dijamin tidak dihumban ke dalam api neraka Allah dalam keadaan, maka dia tidak akan masuk neraka kecuali dia melaksanakan sumpah apa dia, yakni qaulullah, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia, tidak wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun daripada kalian akan melewati api neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sumpah dah. Kalau kamu meninggal dunia, 3 orang anak kamu sabar di atas ujian ini, kamu tidak akan masuk dalam neraka Allah illa wariduha, kecuali yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ma min muslim yusabu musibatin, mana-mana seorang Islam, seorang muslim yang diuji dengan ujian musibah yang menimpa padanya, wa in qudama ahdun, kalau musibah meskipun telah lama kejadiannya, lalu dia teringat balik, fa ahdasa lahastirja'an illa ahdatsallahu lahu mislah, yakni misla ajrihi alladhi a'tahu yawma usibah. Ada orang yang diuji dengan ujian musibah, kemudian lama dah berlalu masa tu, tiba-tiba satu hari terlukis
ataupun terguris kembali luka tersebut, teringat balik luka tersebut, maka dia pun istirja kepada Allah. Dia pun sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka dapat pahala baru balik. Allah bagi pahala baru balik pada diri dia, seumpama yang berlaku tu baru pada saat yang sedang dia sebut tersebut. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kan dalam hidup kita ni, ni kita nak pesan orang yang dia sentiasa teringat kenangan lalu, nak buat macam mana dalam hidup dia. Salah satunya Rasulullah kata, sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila kamu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un tersebut, maka dalam keadaan demikian kamu ni seolah-olah pahala macam baru berlaku. Pahala pada diri kamu. Setiap kali mana kamu ingat, kamu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ingat ni, orang yang sentiasa dalam keadaan yang dibayangi dengan ujian-ujian hidup. Setiap kali mana kena ujian hidup je, mulut kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pahala dia dapat seumpama baru je berlaku, walaupun cerita tu dah 10 tahun, walaupun cerita tu dah 20 tahun berlalu masa itu, tapi mulut kita ni sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allah bagi lagi pahala, bagi lagi pahala. Setiap kali mana tergambar ataupun terbayang balik cerita-cerita lama dalam hidup kita ni yang menyebabkan terguris luka yang panjang dalam hati kita terhadap keadaan yang berlaku ini sendiri. Ni Allahu Akbar, pemurahnya Allah dengan hamba-hambanya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, biasa jika mendapat anak lalu dibawa olehnya pada hari yang 7, dan ketika ditanya mengapa ia berbuat demikian, saya ingin meresapkan rasa cinta saya kepadanya dalam hati saya, supaya bila mati bertambah besar pahala saya dengan keadaan yang berlaku pada anak ini. Ini cara demikian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang yang bawa anaknya ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba anaknya meninggal dunia. Anak dia meninggal dunia. Maka dia tidak datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi pun tanya hal tersebut. Dia berjanji dah dengan Rasulullah, dia nak bawa anak. Bawa dekat nak sampai meninggal dunia anak. Lalu dia pun tak jadi hantar pada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan halnya. Lalu diberitahu bahawa orang itu telah kematian anaknya. Bila Rasulullah tahu, Rasulullah pun berkata, mengapa kamu tidak memberitahu padaku? Mengapa sahabat-sahabat kamu tak bagi tahu pada aku yang anak dia itu telah meninggal dunia? Mari kita pergi ke rumah dia untuk mengucapkan takziah, menghiburkan saudara kita tersebut. Dan ketika Nabi SAW sampai di rumah orang itu, nampak dia sangat sedih. Bila Rasulullah datang, dia pun keluar, tuan rumah ni keluar, tengok sedih sangat. Kerana dia berjanji nak hantar anak ni pada Rasulullah untuk ditahnik, untuk dibaca doa. Tiba-tiba anak dia meninggal dunia. Dia pun rasa sedih. Kemudian sangat sedih, berduka cita dan berkata, ya Rasulullah, anak yang saya harap-harap semoga dapat membantu saya di masa tua nanti dan lemah nanti, tiba-tiba dia meninggal dunia, ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca satu hadis, amma yasruka an ya'ti yaumal qiyamah fayaqul lahu dkhulul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah, apakah kamu tidak senang jika kamu datang pada hari kiamat nanti, lalu anak-anak itu disuruh masuklah ke dalam syurga. Fayuqalu lahu udkhulul jannah fayaqulu ya rab abawai. Tiba-tiba anak-anak yang disuruh masuk dalam syurga tu, dia jawab apa dia? Ayahku ya Allah, ayah dan ibu aku ya Allah. Fayuqalu lahu udkhulul jannah salasa marrat. Lalu dikatakan pada anak tersebut masuk syurga, dan lalu disuruh masuk syurga tu berkata, dan kedua ayahku, dia jawab, ibu dan ayah saya ya Allah, ibu dan ayah saya ya Allah. 3 kali anak ni ulang. Waktu mana disuruh masuk syurga, masuk syurga, suruh masuk anak-anak yang kecil-kecil meninggal dunia ni, dia tak ada buat dosa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala suruh masuk syurga, jadi pelayan dalam syurga. Dia akan jawab apa dia? Ayah dan ibuku. Rasulullah sebut demikian. Fala yadalu yashfa'u hatta yashfa'u Allah Taala wa yudkhilukumul jannah jami'an. Lalu dia akan ulang dan ulang, dia akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk
memasukkan kedua ibu bapa mereka ke dalam syurga sehingga diterima oleh Allah syafaatnya dan memasukkan kamu semua ke dalam syurga Allah SWT. Allahu Akbar. Besarnya nilai ganjarannya. Sebab tu sabarlah siapa yang kematian anak baca hadis-hadis macam ni, cerita dalam hidup mereka, sebab bila Allah jadikan pada diri kita ni kematian orang yang kita sayangi, tambah-tambah anak yang meninggal dunia tu anak syurga. Allahu Akbar. Anak-anak yang kecil-kecil ni bila sama ada dalam kandungan, gugur kandungan, misal contohnya sabar orang yang gugur kandungan, kerana apa dia? Kerana mudah-mudahan anak-anak yang gugur kandungan ni akan menunggu kita depan pintu syurga sampai 3 kali Allah arahkan, masuklah dalam syurga, masuklah dalam syurga. Sekarang orang dah masuk dalam syurga, dia jawab, ayah saya, ibu saya, ayah saya, ibu saya. Dia sebut anak-anak ni sebut demikian, ayah saya, ibu saya, berulang kali sebut ayah saya, ibu saya, sampailah Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa ayah dia, bahawa ibu dia baru masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Maka hilanglah rasa duka daripada orang tersebut. Bila Rasulullah sebut gitu, hilang terus perasaan sedih dia. Sedih yang disebut dari keterangan ni dalil bahawa takziah itu disunatkan dilakukan terhadap orang-orang yang ditimpa dengan musibah. Alhamdulillah kita telah membicarakan tentang tajuk yang besar nilai ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan nikmat pada diri kita dengan nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah masukkan kita semua di kalangan orang yang sabar dalam berhadapan dengan ujian-ujian sepanjang dalam kehidupan kita ini sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.